Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah hope ke arah merealisasikan aspirasi satu keluarga, satu rumah. Ini cukup penting dan menarik sebenarnya, dan kita ingin mengalu-alukan dan juga mengucapkan selamat datang kepada dua tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Yang paling dekat dengan saya yang berbahagia, Datuk Azhar Ahmad yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi Datuk, apa khabar? Baik. Lama kita tak bersama sebenarnya tu. Ya, terima kasih. Ini kali kedua sebenarnya dengan untuk program di bawah KPKT itu. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang juga akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi selamat datang. Mungkin buat pertama kalinya agaknya lah di Ruang Bicara pertama ini. Kali Betul. Jadi selamat datang kepada Town Planner Dr. Alias Ramli, iaitu Ketua Pengarah di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa ataupun Plan Malaysia, juga di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya, dan sekiranya anda juga ada apa saja persoalan yang ingin anda kongsikan berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini, seperti biasalah kita menyediakan dua talian kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baiklah, kita ingin mulakan dulu topik ini untuk mendapatkan pandangan daripada yang berbahagia, Datuk Azhar terlebih dahulu. Kita maklum Tok, baru-baru ini telah pun dilancarkan apa yang disebut sebagai Karnival Jom Beli Rumah 2022 yang telah pun berlangsung pada 15 dan 17 Julai yang lalu. Jadi baru sangatlah isu itu ataupun sambutan itu selesai. Mungkin sebagai pembuka bicara, boleh Datuk ulas sedikit berkenaan dengan sambutan penganjuran karnival tersebut, Tok. Okey, terima kasih Datuk. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk dan juga pihak Bernama TV lah kerana menyediakan ataupun memberikan slot khas kepada KPKT untuk bercakap mengenai program HOPE dan juga Karnival Jom Beli Rumah anjuran KPKT. Jadi program HOPE ni dia sebenarnya mengandungi 4 komponen tu. Dari segi yang pertama, dari segi pembiayaan. Yang kedua, dari segi ketersediaan, maknanya kita nak tengok berapa stok perumahan yang ada, maknanya yang disumbangkan oleh, yang disediakan oleh pihak kerajaan, sama ada federal ataupun state, dan juga Jaya Negeri, Persekutuan Jaya Negeri, dan juga pihak swasta. Berapa stok yang kita ada. Yang kedua, dari segi pembiayaan, kita nak libatkan institusi kewangan dalam memberikan kemudahan pinjaman yang diperlukan oleh pembeli rumah lah. Dan yang ketiga, dari segi promosi. Jadi Karnival Jom Beli Rumah ni ada sebahagian daripada promosi. Dan komponen yang keempat adalah segi polisi. Polisi itu termasuklah apa yang kita putuskan dalam mesyuarat dalam Majlis Perumahan Mampu Milik Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Kita juga ada panel of expert dari segi perumahan yang memberikan input-input dan sebagainya. Jadi program HOPE tu yang telah pun dirasmikan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada 15 bulan yang lalu, berlangsung selama 3 hari di Maybank lah, di Mid Valley Convention Center, daripada hari Khamis, hari Jumaat 15 hingga ke hari Ahad. Jadi dia serentak. Dia merasmikan HOPE dan pelancaran Karnival Jom Beli Rumah. Jadi dalam karnival tu kita melibatkan semua ada 40 booth yang kita sediakan untuk pemaju-pemaju perumahan mempamerkan produk-produk mereka. Kita juga ada beberapa institusi kewangan yang melibatkan diri untuk menerangkan kepada pengunjung dari segi apa kemudahan pembiayaan perumahan yang disediakan. Dan juga kita juga ada agensi-agensi di peringkat negeri yang lembaga perumahan negeri dan sebagainya turut terlibat
dalam carnival tersebut, dan tidak ketinggalan juga KPKT sendirilah, termasuk agensi di bawah KPKT seperti Prima, SPNB dan juga kementerian sendiri. Jadi dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri, Perdana Menteri, dan alhamdulillah setakat rekod kehadiran yang kita rekodkan sepanjang carnival tersebut, seramai 20,000 orang lebih pengunjung telah pun mengunjungi carnival tersebut. Sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya Datuk, ya, sebelum kita dapatkan pandangan pada Dr. Alias sendiri, kenapa carnival ini perlu dianjurkan, dan apakah Datuk melihat bahawa mungkin inilah yang diperlukan oleh rakyat Malaysia sebenarnya bila kita bercakap tentang merealisasikan aspirasi satu keluarga satu rumah. Dia kalau kita tengok ini agenda perumahan ni memang menjadi satu agenda utama yang diberi tumpuan oleh kerajaan umum dan khususnya KPKT. KPKT ini sebagai peneraju lah kepada agenda perumahan negara. Jadi dalam dokumen rancangan Malaysia ke-12 pun telah dinyatakan bahawa kerajaan telah memberi komitmen untuk menyediakan 500,000 unit rumah mampu milik. Apa itu rumah mampu milik? Adalah mana-mana rumah yang harganya di bawah RM300,000. Termasuklah perumahan kelas rendah dan sebagainya. Jadi bila mana kita matlamat kita untuk menyediakan 500,000, peranan untuk menyumbang kepada angka 500,000 itu adalah kementerian, maksudnya di peringkat persekutuan. Selain daripada KPKT, ada 15 agensi persekutuan dan juga kementerian terlibat dalam soal perumahan ni, kerajaan-kerajaan negeri dan juga pihak swasta. Jadi bila kita ada komitmen untuk menyediakan 500,000 unit tersebut, jadi inilah salah satu cara untuk kita membuat melalui carnival ni untuk memberitahu kepada rakyat inilah stok yang kita ada. So bila ada stok kita ada, pengunjung-pengunjung yang sedang mencari rumah, kita tahu ramai yang mencari rumah yang sesuai dengan kelayakan masing-masing. Jadi dengan carnival ni dia orang boleh melihat sendiri, mendapatkan penjelasan daripada pemaju apakah produk-produk yang sesuai untuk mereka. Di samping dapat berjumpa pula dengan dari segi pembiaya, contohnya bank dan sebagainya, apa skim-skim pembiayaan yang sesuai dengan rumah yang mereka inginkan. Utamanya kita tumpu kepada yang 300,000 bawah lah. Yang open market yang lebih daripada 300,000 ke atas pun ada. Itu mungkin ada golongan, contohnya T20 nak mencari rumah, itu pun ada segmen dalam carnival tersebut. Menarik. Baik, saya juga nak dapat pandangan daripada town planner Dr. Alias lah. Selaku town planner lah Doktor, ya. Kita melihat bahawa saya nak petik daripada apa yang disebut oleh Datuk tadi lah, iaitu mencari rumah yang sesuai dengan pendapatan. Apakah Datuk melihat bahawa sebelum ini itulah masalah yang selalu timbul sebenarnya, kesukaran untuk mendapatkan rumah yang bersesuaian dengan pendapatan. Jadi apakah Doktor juga melihat itu sekurang-kurangnya dapat diselesaikan melalui HOPE yang telah pun dilancarkan? Ya, Datuk, terima kasih. Pelaksanaan program HOPE satu agenda yang cukup baik dalam konteks pembangunan perumahan, kerana perumahan ini memerlukan satu intervensi daripada pihak kerajaan, bukan sahaja di Malaysia tapi negara luar, dan khususnya dalam konteks pembangunan perumahan mampu milik dan juga rumah kos rendah. Jadi kita sering kali disebut soalan berkaitan dengan kekurangan rumah kos rendah, rumah mampu milik, dan ada percubaan kita menyediakan rumah mampu milik lah, banyak juga. Tapi satu perkara, orang panggil satu prinsip falsafah dalam konteks pembangunan rumah mampu milik, kita tak nak kita menyediakan, kalau bahasa Inggeris ni Datuk, affordable housing. Kita buat affordable housing, tapi unaffordable. Jadi kita ada golongan M40, golongan B40 kan. Malahan kita lihat bahawa golongan B40 dah makin membesar kepada mungkin B50 agaknya. Jadi kita nak bahawa proses penyediaan bekalan rumah mampu milik secara khususnya harus menepati dengan kehendak dalam konteks pendapatan rakyat kita, khususnya B40 tadilah, kan. Jadi kalau kita sediakan satu harga rumah yang terlalu tinggi di lokaliti yang tertentu, dan dengan pendapatan kalau dalam konteks teknikalnya dipanggil median multiple income secara bulanannya, jadi ini sudah tentu unaffordable lah kepada rakyat, khususnya di dalam golongan
B40 tadi itu. So kita tak nak perkara ini secara berterusan. Malahan kita melihat bahawa dalam konteks kerajaan persekutuan kerajaan Malaysia ni, saya sebagai pengkaji dalam bidang perumahan, berbanding dalam konteks luar negara, campur tangan, sumbangan oleh kerajaan kepada pembiayaan pembangunan perumahan khususnya mampu milik dan juga kos rendah sangat besar dalam konteks. Kalau dibandingkan dengan negara maju sekalipun, kita sebenarnya agak ke depan dalam hal berkaitan dengan campur tangan yang positif pihak kerajaan kepada pembangunan rumah pemilik. Okey, bila Doktor sebut tentang persoalan ini, tahniah sebenarnya harus diucapkan kepada KPKT yang memainkan peranan. Dan saya paling tertarik hati sebenarnya apabila kita lihat KPKT sendiri memainkan peranan dalam menggalakkan pemilikan rumah dalam kalangan belia. Ini pun sesuatu yang bagi saya cukup penting sebenarnya. Kenapa ianya perlu disegerakan sebenarnya, Datuk? Ya, golongan belia ni memang kita memberi tumpuan supaya apa kita panggil own at young. Mana dia membeli properti di peringkat umur yang lebih muda. Kerana di peringkat muda lah kita nak mencari rumah yang selesa bagi yang mampu. Betul. Ikut kategori masing-masing. Tapi masalahnya bila golongan belia ni yang baru masuk alam pekerjaan, sebab gaji pun kata starting, tak kira lah at what level pun, tapi starting point tu gaji tu agak paling minimal lah. Bila meningkat tahun ke tahun, ada promotion dan sebagainya, barulah orang kata jumlah gaji itu lebih selesa untuk mendapatkan untuk membuat komitmen membeli rumah. Tapi kita tak boleh biarkan keadaan begitu. Jadi untuk golongan belia ni kita ada beberapa flexibility lah dari segi inisiatif kerajaan, utamanya golongan belia ni. Sebab satu, macam saya sebut tadi, gaji. Yang kedua, dalam keadaan sekarang ni banyak golongan belia yang terlibat dalam aktiviti ataupun gig ekonomi. Yang kita tahu kalau gig ekonomi ni dia tak ada pendapatan tetap. Ya, betul. Kan? Dia tak ada payslip macam kalau kerja government tu kita structure punya orang kata salary ni memang ada bulan-bulan tetap begitu, tapi tidak di gig ekonomi ataupun orang yang bekerja sendiri, usahawan dan sebagainya, dia tak dapat nak produce slip gaji setiap bulan untuk memberi sebagaimana yang pihak bank minta. Jadi dalam untuk menangani masalah ni, kerajaan telah pun melancarkan satu skim yang dipanggil iBiaya. iBiaya ini terdapat 3 kategori pembiayaan lah. Satu oleh Cagamas, satu badan di bawah Kementerian Kewangan. Yang kedua SJKP dan juga skim RTO dengan Prima. Jadi kalau SJKP dengan Cagamas tadi, dia fleksibel. Maknanya dia kalau yang tak ada payslip pun boleh ditimbangkan. Maknanya pergi bincang dengan SJKP, dia boleh consider kalau kita kata terlibat gig ekonomi. Bulan ni mungkin dapat 1,000. Tahun depan, bulan depan mungkin dapat 5,000, 10,000. Jadi dia kena tengok secara keseluruhan, dan dokumen sokongan tu mungkin dia boleh tunjukkan dari segi dia punya credit footprint. Macam bulan-bulan dia boleh bayar bil telefon, bil elektrik without fail. Every month dia boleh bayar. Lepas tu dia online shopping, beli barang-barang keperluan semua, dia track record dia very good dari segi pembayaran. Jadi itu pun boleh diambil kira sebagai orang kata menyokong kelayakan dia. Maknanya dia able to pay. Dia boleh. Dia berbeza dengan yang kita yang gaji tetap ni. Jadi bila ada flexibility begitu, golongan ni orang kata ada peluang untuk memiliki rumah di peringkat muda. Dan juga ada skim di bawah Cagamas dan SJKP. Jadi dia memberi pembiayaan 110%. Maknanya apa? Maknanya dia cover sekali dengan deposit. Sebab kita tahu orang muda ni nak cari rumah kata 250,000, di mana dia nak cari 25,000, 10% daripada harga rumah tu, dia tak ada. Jadi ada skim yang saya sebut tadi tu, buat pembiayaan sehingga 110%, mana termasuk. Dan ada juga skim yang dia very flexible, dia punya pembayaran bulanan tu mungkin at starting point dia bayar certain amount of money. Lepas tu bila 2, 3 tahun, 4 tahun gaji sebenarnya meningkat, barulah potongan meningkat gradually. Maknanya beban itu tidaklah dirasakan sangat peringkat awal tu. Mana gaji makin naik, barulah potongan bulanan tu dinaikkan sikit bersesuaian dengan dia punya. Yang ni sebenarnya tu di bawah HOPE
beza apa sebenarnya? Kadang-kadang ada orang tanya juga, Hope ada, dan Carnival Jom rumah baru pun ada perbezaan. Okey, macam saya sebut tadi, Hope tu ada empat yang itu kategori tadi. Mana ketersediaan stok, yang kedua dari segi pembiayaan, promosi dan polisi. Jadi yang I biaya tadi di bawah ni pembiayaan tadi. Mana skim pembiayaan yang fleksibel. Yang konvensional punya bank punya pinjaman sebagainya itu betul salah. Cuma yang ni flexibility ni untuk menangani golongan belia dan juga yang terlibat dalam aktiviti ekonomi yang tidak ada pendapatan tetap. Tapi dia orang memang boleh beli. Ada duit. Tapi tak dapat produce penyata gaji setiap bulan pendapatan dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat langkah yang dilakukan ini? Apakah ini akan membuka satu dimensi yang lebih terang dan jelas sebenarnya kepada golongan-golongan muda khususnya yang ingin membeli rumah pada usia muda? Ya, Datuk. Saya rasa ini satu tindakan yang sangat baik kerana proses pembiayaan perumahan, proses pembekalan perumahan harus ada pilihan. Pilihan secara konvensional dan kita ada pilihan yang Datuk sebut tadilah. Malahan kalau katakan pembiayaan sehingga 110%, normalnya 90% lah. 10% harus datang daripada duit sendiri, simpanan untuk bayar dia punya bayaran booking. Tapi bila ada 100% dan ditambah lagi orang panggil kadang kena bayar lawyer fee dan sebagainya itu, memang agak sukar kepada golongan belia kita untuk memiliki rumah. Dan malahan kita melihat bahawa bila ada pembiayaan sebegini dalam konteks overall konteks bangunan perumahan daripada proses perancangan, pembinaan perumahan, pembiayaan dan dimelengkapi keseluruhan ekosistem dalam konteks dia panggil proses pengeluaran perumahan itu sendiri. Itu secara ringkas. Sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya, Datuk, ya. Saya kagum dengan apa yang dilakukan oleh Menteri KPKT sekarang inilah. Dia menunjukkan satu inisiatif keseriusan yang luar biasa sebenarnya, dan apakah ini akan menjadi satu asas sokongan yang begitu kukuh sebenarnya untuk menjayakan program yang dilancarkan oleh Perdana Menteri. Kita akuilah macam tu sebut tadi, Menteri kita ni memang committed dengan soal perumahan, memang dia bagi satu agenda utama kementerian lah perumahan. Jadi sebab itu kita melaksanakan berbagai inisiatif lah, Hope, dan kita bincang dengan institusi kewangan bagaimana untuk kita tackle golongan yang sukar mendapat pembiayaan ni, dan juga kita selalu tekankan dari segi kalau kementerian bila sebut rumah ni kita tekan kepada konsep 5K, iaitu dari segi ketersediaan, mana berapa rumah yang kita ada, nak buat berapa, injuran dan sebagainya. Yang kedua dari segi kemampuan, kita nak lihat juga kemampuan pembeli tu. Dia pelbagai kategori. Kalau T20 tu orang kata tak di masalah lah. M40 dengan B40 ni yang masalah. Macam mana kita nak membantu dia untuk memiliki rumah dalam pasaran yang ada lah. Yang ketiga dari segi kemudahan pinjaman. 5K dah kan. Yang ketiga kemudahan pinjaman. Itulah dari segi flexibility, inisiatif baru, dan malah dalam mesyuarat Majlis Perumahan Mampu Milik Negara yang saya sebut tadi pun, yang Berhormat Perdana Menteri telah pun menyarankan supaya Bank Negara melihat semula dari segi orang kata pinjaman ni macam mana kita nak sesuaikan dengan keadaan sekarang ni, dari segi flexibility yang untuk menangani golongan belia, gig ekonomi dan sebagainya kan. Itu yang K yang ketiga. K yang keempat ada quality. Without ada compromise, quality kita tak boleh compromise quality rumah. Dan yang akhir sekali adalah kediaman yang berdaya huni. Mana livable punya housing. Mana kita tak nak buat rumah tapi tak ada internet, public transport pun susah. Jauh dari segi orang kata bukan saja last mile punya ni, tapi even first mile punya ni pun kita nak tengok. Maknanya contoh kalau dalam kawasan ni, macam daripada rumah nak pergi ke yang the nearest public transport yang berhampiran kalau boleh, itu yang ideal lah. Itu orang kata macam kalau walking distance pun kita 10 minit contohnya kan, ataupun ada bus feeder service dan sebagainya. Then last mile daripada last station kepada tempat kerja dia contohnya pun ada kemudahan public transport. Itu yang ideal, dan itu yang kita maksudkan berdaya huni dengan ketersambungan dengan internet,
public transport, kemudahan sekeliling, aktiviti riadah dan sebagainya. Itu yang dimasukkan. Okey, nanti kita dapatkan pandangan ni pada Town Planner. Dia boleh jawab. Tapi sebelum itu saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil sebenarnya di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Nah. Ya, Pak Akun, Tuan Sakawi dan ahli panel. Waalaikumsalam. Okey, saya dengar tadi apa ahli panel sebut banyak dia punya apa kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan lah. Ya. Jadi saya ada sedikit masalah kita tengok banyak peminaan rumah-rumah apa mampu milik kan. Tengok bila dia buat jauh daripada lokasi daripada bandar lah. Yang kedua masalah daripada parking tidak mencukupi. Kemudian tepi cas terlampau tinggi terlampau tinggi ya. Jadi bagaimana solusi ahli panel boleh bagi dalam hal ini supaya golongan B40 dan M40 dapat membelinya. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Persoalan-persoalan yang menarik sebenarnya, tapi saya percaya kedua-dua tetamu kita boleh menjawab persoalan yang anda bangkitkan. Tapi sebelum itu, apa kata seperti biasalah, kita rehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi kalau bukan Bernama TV tentunya. Jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang hope ke arah merealisasikan aspirasi satu keluarga, satu rumah. Baik, mungkin Dr. Alias ingin menyambung ataupun menambah daripada apa yang disebut oleh Datuk sebentar tadi. Kebetulan Datuk sebut pasal dia punya seriousness di peringkat menteri kami lah, Menteri KPKT, Datuk Seri Rizal Marikanan yang Marikan. Dan memang selalu digariskan dalam falsafahnya merawat keresahan rakyat. Dan telah digariskan dalam 6 fokus agenda Malaysia berdaya huni lah. Dan perkara pertama tu memang disebut berkaitan dengan perumahan. Perumahan disebut perkara pertama. Sebab itu bila Datuk ada bangkit tadi soal sasaran kita dalam rancangan Malaysia ke-12 ni, kita meletakkan 500,000 unit, Datuk. 500,000 unit rumah yang meliputi rumah di peringkat banyaknya di bawah KPKT sendirilah. Rumah primanya, rumah PPR-nya, rumah di bawah SPMB, yang PPR di bawah Jabatan Perumahan Negara kan. Dan termasuk juga rumah-rumah yang disediakan oleh pihak kerajaan negeri dan juga termasuk pihak swasta. Jadi kita melihat jumlah yang telah ditetapkan yang disasarkan dalam tempoh 5 tahun daripada tahun 2001-2005 selain daripada rumah-rumah lain lah, rumah-rumah yang bersifat sederhana dan juga yang high end, yang rumah tinggi tersebut. Jadi kita melihat bahawa peranan KPKT lah dalam hal berkaitan dengan perumahan ni sebagai satu agenda kebangsaan, agenda berkat negara. Dan kalau kita melihat juga memang untuk sebut tadi pelbagai pembiayaan yang dibuat, dan kita rasa bila telah dilihat bahawa bila sebutkan dia punya daya huni bandar, daya huni perumahan, so agenda perumahan itu kita bagi rakyat kita memiliki rumah dulu. Itu asas utama. Dan kalau sudut figurnya secara umum, Datuk ya, kita dalam konteks figure berkaitannya pemilikan perumahan, kita masih lagi paras 80%. So masih lagi ada, kalau ikut yang tepatnya sekitar dalam 23% kita yang disewa dan juga yang masih lagi tinggal di quarters lah, khususnya pegawai kerajaan. Jadi kita kena tackle perkara ini supaya rakyat memiliki sebagai satu keperluan utama kepada mereka, iaitu rumah. Sebelum pergi kepada perkara lain lah. Dan saya nak sambung sikit, Datuk tadi, bila sebut pasal pembiayaan, rule of thumb ataupun petua dalam konteks pembayaran perumahan bulanan, pembelian perumahan, dari sudut pembelanjaan isi rumahnya bulanannya sewajarnya lah tidak melebihi 30%. Sebab banyak lagi kos, Datuk. Kos-kos kehidupan di bandar ni, dengan tolnya, dengan parkingnya dan sebagainya lagi. So itu agenda di peringkat KPKT, Datuk ya. Okey, kita difahamkan ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini, Bahar dari Kuala Lumpur. Sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum, Bahar. Waalaikumsalam, Sarkawi. Ya, saya. Apa khabar malam ni? Okey? Okey, alhamdulillah. Ya. Right, terima kasihlah kepada Sarkawi dan juga Bernama TV ya. Ruang bicara ni khusus ni lah kan. Ya.
kerana sudilah terima call saya ni. Dan juga seperti biasalah, ruang bicara ni is the best lah. Saya tengok banyak utarakan permasalahan rakyat terkini dan akan datang. Terima kasih. Syabas. Okey. Assalamualaikum kepada dan juga kepada dua ahli panel ni saya sekali ya. Ya. Okey, tajuk malam ni saya nak utarakan beberapa soalan dan juga pandangan dan sebagainya. Yang pertamanya dengan pihak bank ni tu sekali. Bank ni saya lihat ikut pada pengalaman dah, sekarang kita ni sebagai orang lama dan kita kena fikirkan untuk generasi baru ni kan. Bank ni untuk tahun 5 hingga 10 tahun ni, katalah loan tu 20 tahun kan. Untuk 5-10 tahun ni diorang fikirkan untung dia orang aja. Interest saja, tapi tak touch pun the principle. Dan tambah pula macam Datuk KP Datuk Azhar ni tadi cakap kan. Ada yang tak ada steady income every month ni kan. Sekarang dia akan miss untuk bulan kedua, bulan tiga. Di bank ni dia akan dia charge interest akan interest. Jadi berapa lama pembeli nak habiskan loan ni. Dan nombor dua ni berkenaan dengan rumah strata ni yang saya panggil pigeonhole punya rumah ni kan. Dulu-dulunya rumah, tapi tak tahulah sekarang kan. Untuk yang 3 hingga 5 tingkat ni tak ada lift. Jadi untuk pembeli baru ni yang orang muda ni sakawi kan, orang tak ada masalah lah naik tangga. Tapi jadi bila ada orang tua macam kita ni kan, yang nak pergi melawat anak-anak ni, kalau dia duduk tingkat 5 ni, macam mana kita nak pergi atas tu? Lelah jugalah. Betul sekali. Jadi pihak KPKT kena fikirkan tu jugalah untuk long run ni. Okey. Lagi? Itu saja Sakawi. Kita dapat info bersama lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Itu luahan perasaan lah sebenarnya. Boleh saya respon. Silakan Dok. Terima kasih Encik Bahar dari KL Jadi ada dua persoalan di sini, segi flexibility dan juga komitmen pinjaman dengan bank ni. Jadi kita maklum, kita pun dapat feedback yang sebegini kan, yang macam saya sebut tadi, flexibility dan bagaimana dia untuk menangani isu-isu pembiayaan bagi golongan yang tidak ada pendapatan tetap ni. Jadi untuk makluman Cik Bahar, yang saya sebut tadi, salah satu inisiatif di bawah polisi ataupun dasar adalah kita ada panel of experts, yang mana ada 25 orang yang daripada industry player, daripada perbankan, daripada akademik, daripada pihak mewakili pembeli dan pemeju perumahan sit down dalam kita punya panel of expert. Jadi salah satu fokus group yang kita bentuk adalah berdasarkan 5K yang saya sebut tadi. Jadi salah satunya adalah kemudahan pinjaman. Jadi saya ingat minggu lepas pun ada satu mesyuarat khas di kalangan POE, saya panggil panel of expert ni. Jadi memang isu-isu ni kita bincangkan dalam fokus group tersebut, tentang flexibility bank dan apa inisiatif yang boleh diperkenalkan, termasuk dengan bank negara apa semua. Jadi insya-Allah segala penemuan dan juga cadangan-cadangan daripada panel of expert ni akan dibawa dalam mesyuarat majlis rumah mampu milik yang dikongsikan oleh Yang Amat Menteri, supaya diputuskan sama ada kita nak perkenalkan polisi baru dan macam mana untuk menangani masalah tadilah. Itu yang pertama, soalan pertama. Yang kedua, yang sebut isu rumah strata 3 hingga 5 tingkat ni. Jadi dalam sekarang ni rumah kalau dalam konsep 3 hingga 5 tingkat ni kita panggil walk-up flat. Maksudnya memang tak ada lift. Jadi yang 5 ke atas barulah ada lift. Tapi maksudnya dari segi yang penting sekarang ni, konsep kalau yang projek-projek baru nantilah yang akan kita bangunkan, kita lihat dia punya livability index tadi, sama ada tempat ni sesuai tak untuk walk-up ataupun high rise, sesuai dengan density setempat dan sebagainya. Itu akan mungkin Aliah boleh ulas nanti di apa yang dimaksudkan dengan livability index. Mungkin tadi persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita yang pertama tadi pun lebih kurang begitulah, iaitu tentang parking lot yang tak ada dan sebagainya. Itu akan diberi perhatian yang serius oleh. Jadi untuk masa sekarang ni, kalau di bawah rumah mampu milik, memang dia punya orang kata ratio parking lot dengan rumah ni one to one kan, sebab kalau dia
sediakan 2 lot, harga dia dah jadi lain, dah tak jadi mampu milik lagi. Betul. Sebab saya difahamkan kalau di Membah Kelang ni, kalau satu lot tu dia ekstra dalam 30 hingga 40 ribu kata silap saya. Sekitar macam tu dia punya range tu. Jadi dah orang kata harga rumah jadi tinggi disebabkan tambahan satu pakai lot je. Dan satu lagi kita dari segi orang kata had tanah yang ada untuk di-develop pun terat. Jadi kita tumpu guna buat rumah ke atau buat apa pakai lot. Itu isu yang dia sering jadi isu lah maksudnya. Okey, saya nak datang kembali semula kepada apa ni doktor. Tadi pun kita sembang-sembang sebenarnya. Sewaktu Karnival Jom Beli Rumah 2020 ni juga yang Berhormat Menteri juga menyebut tentang apa yang dikenali sebagai pembangunan pemetaan ataupun dashboard indeks harga rumah mampu milik itu. Apa yang sebenarnya penjelasan berkaitan dengan isu ini? Jadi kita dah letakkan sasaran tadi, 500,000. Dan untuk melengkapi keseluruhan proses pembangunan perumahan, khususnya dalam konteks negara kita ni, kita perlu ada data. Dan data zaman sekarang ni data dalam bentuk digitalan, zaman orang panggil digitalization age ni kan. Jadi tak nak lagi secara dulu kita minta maklumat daripada jabatan berkenaan dibagi. Tahun depan kita minta lagi. Jadi ruang orang panggil penggunaan laman web internet yang ada ni kita maksimiskan. Jadi alhamdulillah kita Datuk 15 hari bulan itu kita dapat tunjuk kepada Perdana Menteri kita telah membangunkan dashboard rumah mampu milik di peringkat awal, dan dalam dashboard ni kita telah letakkan berapa sasaran kita dari 500,000 dan yang committed, yang telah siap. Dan kalau kita ikut kat sini rakyat secara mudah dapat melihat berapa rumah yang dah siap. Contohnya saya kat sini ada sudut datanya sasaran 500,000 yang committed sehingga tahun Disember 2021 sebanyak 386,778 unit ataupun 77.22% daripada sasaran tadi telah committed melalui berbagai proses kelulusan. Ada yang kelulusan bangunan, ada pelan perancangannya dan telah siap juga di situ. Dan berapa bakinya. Dan yang istimewanya dashboard ini agaknya Datuk akan datang kita akan jadikan sebagai satu indeks indeks dashboard ni. Sekarang ni di peringkat awal ni kita nama tu kita plain sedikit sebagai dashboard rumah mampu milik dululah kan. Jadi yang istimewanya dia mengikut lokaliti. Jadi kita ada data mengikut negeri, satu negeri kita daripada 11 negeri di Semenanjung, campur Sabah Sarawak, campur wilayah Persekutuan, ada data-data negeri yang saya sebutkan tadi lah, berapa yang telah siap, berapa bakinya. Dan mengikut jenis pula yang kat situ, daripada situ pula kita pecah juga mengikut daerah. Jadi kita ni ada 147 daerah di seluruh negara. Ada yang sebut jajahan, ada sebut bahagian Sabah Sarawak tu. Secara umum 147 daerah. Dan ditambah lagi pula kita pecahkan juga mengikut parlimen. Jadi kita ada 222 parlimen di seluruh negara. Jadi setiap ahli parlimen tu masuk menteri-menteri lah juga kan. Jadi mereka boleh memantau di kawasan mereka ni berapa rumah PPR, berapa rumah prima, berapa rumah yang dibuat oleh SPMB dan berapa rumah yang dibuat oleh pemaju swasta juga dan oleh pihak kerajaan negeri itu sendiri. Dari situ pula ni mungkin Datuk sesuai sebut kot, dan agaknya Datuk boleh tambah nanti bahawa di akhirnya akan ada indeks di kinabatangan. Saya sebut ni sebab Menteri selalu sebut kataan kinabatangan. Lain dia punya orang panggil kemampuan memiliki rumahnya kalau mereka berbanding dengan Subanjaya, berbanding dengan Pulau Pinang. Jadi tak nak nanti kita menyediakan rumah pemilik dengan kadar harga yang sama saja. Tak kenalah macam tu. Harus mengikut lokaliti dia. Itu yang kita secara umum Datuk berkenaan dashboard yang kita buat sekarang ni lah. Okey, sesuatu yang penting jugalah. Kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh doktor tadi Datuk ya. Apakah Datuk melihat bahawa ada lagi perkara-perkara menarik sebenarnya yang ditawarkan kepada pembeli-pembeli terutamanya lah untuk memiliki rumah ini sebenarnya. Jadi kalau dalam konteks HOPE tadi, program HOPE tadi, saya saja simpan benda ni cakap kemudian. Yang paling penting sekali adalah pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri. Kalau kita masih ingat ada dua inisiatif. Yang dibagi I miliki. Ada dua perkara yang diumumkan oleh yang berhormat Perdana Menteri, iaitu yang pertama ni khusus untuk pembeli rumah pertama. Yang orang dah ada rumah tu tak ditawarkan insentif ni lah. Mana pengecualian duty stamp sebanyak 100% kepada rumah-rumah yang harganya di bawah RM500,000. Kan? Sebab kita kalau rumah yang
lebih daripada RM500,000 sehingga ke RM1 juta. Pengecualian dia punya stamp duty itu adalah sebanyak 50%. Selalu orang tanya apa dia, banyak mana yang kita dapat, kan? Saya buka sikit, dia punya ada calculation ni tu. Ada segi Okey. Yang dimaksudkan dengan duty stamp tu adalah dari segi untuk menyediakan memorandum of transfer MOT dan juga penyerahan hak milik. Jadi dia ada kategori dia. Bagi rumah yang RM100,000 yang pertama, nilai stampnya adalah 1%. Okey. Untuk RM100,000 hingga ke RM500,000 dia meningkat 2%. Ini macam income tax punya jadual lah. Kan. Jadi secara simulasinya saya buat ni, kalau kita ambil kira rumah yang harganya RM250,000, berapa yang kita dapat insentif tu? Jadi kalau kita kalkulate berdasarkan jadual tadi, kita akan mendapat pengurangan atau pengecualian duty tax berharga RM4,000. Itu bagi rumah yang harga RM250,000. Kalau RM300,000 ada calculation dia lebih daripada RM4,000 lah. Jadi ini yang kalau kita lihat, kita dapat menjimatkan RM4,000 bagi rumah yang berharga RM250,000. Jadi selain daripada insentif yang diumumkan tadi di pihak kerajaan, pemaju perumahan juga yang terlibat dalam carnival tersebut juga masing-masing ada, dia ni compete lah. Nak jual produk, kan? Ada yang menawarkan tambahan diskaun 10%, ada yang memberikan yuran guaman percuma untuk SNP dan sebagainya. Jadi inilah peluang yang patut direbut oleh bakal pembeli ni. Selain dari insentif yang diumumkan oleh kerajaan, maju pun ada juga dari segi flexibility dan juga tawaran-tawaran yang istimewa yang dikemukakan. Okey, sesuatu yang penting juga, ini barangkali Town Planner boleh jawab lah ya. Kita lihat tentang pendirian doktor pemaju perumahan sendirilah. Pada satu ketika mereka lebih gairah, saya gunakan istilah gairah lah, membina rumah-rumah yang kos sederhana dan tinggi sebenarnya, tetapi kemudiannya dilihat bahawa permintaan terhadap rumah-rumah tersebut dikatakan agak menurun jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi apakah masanya sudah sampai di mana golongan ini juga harus melihat tentang the lower market itu tadi, terutamanya bila kaitkan dengan hope dan juga ke arah merealisasikan aspirasi satu keluarga satu rumah. Ya, Datuk. Dalam konteks kerajaan kita harus rasa bangga dalam konteks Malaysia ini. Kalau katakan kita buat rumah PPR, program perumahan rakyat, yang kita jual harga Datuk RM35,000, RM42,000, dan kos saya difahamkan melebihi RM180,000 secara puratanya. Sebegitu besar panggil dalam bentuk kena gunakan nama subsidi pun sumbangan daripada kerajaan kepada rumah PPR dan juga termasuk rumah pemilik. Itu yang pertama dalam konteks kerajaan kita. Yang keduanya, kita juga tidak boleh mengesampingkan peranan pihak swasta sebab dalam pemajuan perumahan mereka ada peranan tersendiri. Cuma dulu mereka banyak dia panggil sistem dia market-led system. In laissez-faire economy. Jadi mereka buat rumah adalah kajian tertentu, mereka buat rumah yang bersifat sederhana dan juga yang tidak dimampui oleh kebanyakan golongan rakyat kita. Dan berlakulah rumah tidak terjual. Dia panggil overhang punya unit terlalu besar dalam konteks rumah RM500,000 ke atas lah. Ada data-data itu. Tapi kita melihat bahawa sudah menjadi peranan tanggungjawab pihak pemaju swasta juga yang sewajarnya untuk membangunkan rumah-rumah bersifat mampu milik supaya nanti mereka ada ruang pendapatan tertentu daripada rumah media sederhana dan juga rumah tengah. Tapi tanggungjawab harus diberikan. Dan sebahagian negeri telah menetapkan sama ada 30% ataupun 40%. Ada setengahnya cuba buat 50% untuk mampu milik dan sudah tentu mendapat satu komen daripada pihak maju itu sendirilah. Tetapi kita melihat bahawa dalam satu keseluruhan perbandaran dengan golongan kita yang dipecahkan pendapatan B40 tadi, M40, itu orang panggil komposisi dalam perbandaran ataupun tahun siang sebenar. Jadi kalau kita tidak menyediakan bekalan perumahan mengikut kemampuan pendapatan, sudah tentu akan menjadi apa yang berlaku sekarang lah. Dan kesan juga kepada ekonomi, kepada ekonomi negara juga bila jumlah
yang berkaitan dengan overhead itu terlalu tinggi. Kesannya kepada nilai kepada properti itu sendiri satu benda yang tidak baik kepada dalam konteks ekonomi negara lah dalam hal itu. Okey, kita akan sambung lagi, tapi kita rehat sekali lagi dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal. Mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada bersama saya di studio. Rehat dulu. Okey, menarik. Baik, kembali semula bersama kami di ruang bicara ini. Masih lagi bersama dengan tetamu di studio, Datuk Azhar Ahmad dan juga Town Planner Dr. Elias Ramili. Baik, satu lagi perkara juga yang menarik perhatian saya sebenarnya bila kita cakap tentang isu ini ialah apabila kerajaan juga memperkenalkan the so-called rent to own ataupun RTO. Mungkin ini juga satu lagi peluang yang cukup baik terutamanya kepada mereka yang ingin memiliki rumah tetapi mungkin ketika ini tidak begitu mampu dan sebagainya. Komen sikit, Cok. Terima kasih. Saya ingin menyentuh pasal RTO ni kerana dia berkait juga dengan apa yang kita bincangkan tadi tentang golongan belia untuk memiliki rumah. Jadi kita faham belia sekarang ni, maknanya orang muda-muda sekarang ni, kadang dia kerja ni dia macam orang kata apa, job hopping, tukar-tukar tempat. So dia tak decide nak beli rumah, kata adakah aku ini nak menetap di KL, mungkin 2-3 tahun lagi nak pindah ke kerja di tempat lain. Jadi dia tak decide nak beli rumah kat mana kan. Jadi salah satu inisiatifnya di bawah KPKT lah, mana yang dilaksanakan oleh Prima, Pembadanan Prima yang di bawah KPKT dan juga institusi perbankan adalah inisiatif RTO, mana rent to own, mana pada permulaan tu dia sewa. Dia sewa kan. Untuk yang skim ni sewaan tu sehingga 5 tahun. Mana sewa macam biasalah. Tapi kalau kata after 5 years dia pun dah rasa dari segi income pun dah stabil, dah mampu untuk ni. Sewa tadi dia dalam kadar yang rendah lah. Tahun ke-6 dia niat nak beli. So dia boleh bincang dengan bank yang membiayai tersebut untuk dia membuat pembelian seterusnya. Tapi kalau ada golongan yang mungkin tak sampai 5 tahun ataupun selepas 5 tahun dia decide tak nak beli, dia tak apalah, dia benda yang dia duduk sebelum tu dia dikira sebagai sewa lah. Tapi bagi saya keadaan macam tu rugilah, sebab duit tu dah kita burn lah. Macam sewa, kita sewa rumah tak dapat apa-apa faedah pun kan, kita bayar kepada tu rumah. Tapi kalau dia nak decide beli rumah tahun ke-6, masa tu dia dah keuangan dia pun kukuh, so potongan bulanan pun sesuai dengan dia punya keadaan pada masa itu. Jadi yang ni pun salah satu inisiatif untuk kita tawarkan kepada golongan belia. Dan untuk maklumat lanjut mengenai skim RTO Prima ni, kita boleh tengok dalam website Prima untuk tahu detail dia punya syarat dan sebagainya. Okey, kembali semula kepada Dr. Elias. Barangkali Doktor tadi pun kita sentuhlah tentang apa yang dipanggil sebagai aplikasi dashboard tu. Tapi bagi plan Malaysia sendirilah, bagaimana dia boleh membantu rakyat dalam pemilikan rumah ini sebenarnya kalau dilihat secara sih. Jadi dashboard ni sebahagian daripada orang panggil data raya di peringkat perancangan dan pembangunan bandar cara keseluruhan. Ini besar. Kita panggil Malaysia Urban Observatory. Datanya banyak. Dan salah satu datanya berkaitan dengan demografi, isi rumah dan juga perumahan lah. Dia ada data berkaitan dengan bencana, sistem jalan raya. Jadi kita dalam bahasa sekarang lah, kita boleh buat analytical kepada situ. Jadi mudah. Bukan saja kepada rakyat boleh tengok, kita merakyatkan dia punya ni. Dia boleh lihat secara mudah saja. Malahan kalau dia ada TV interaktif tu boleh tekan saja keluar dia punya figure data-data berkenaan, dan juga kepada yang paling penting kepada pembuat keputusan. Ya, tadi kita ada data parlimen, data di peringkat daerah, dan di akhirnya pihak majlis swasta juga. Bila Datuk kita dah sediakan nanti indeks harga rumah tersebut,
untuk 150 ataupun 147 daerah di seluruh negara. Jadi agak mudah untuk membantu proses membuat keputusan, termasuk dalam konteks kita nak punya stok apa yang sesuai untuk di Kinabatangan tadi, untuk di Suruhanjaya tadi, dan juga untuk di Pulau Pinang. So itu terkandung di dalam sekarang kita panggil dashboard pemilikan rumah, rumah pemilik lah di itu. Jadi apa lagi itu yang tu boleh saya tambah? Silakan. Bila ada dashboard ni, matlamat kita pun hasrat kita adalah satu hari nanti bila dashboard ataupun indeks dah stable. Buat masa sekarang ni data-data macam Dr. Alia sebut tadi, mengikut parlimen, daerah sebagainya, kita ada data untuk perumahan yang di bawah KPKT dululah. Mana kita dah ada data tu dari segi projek PPR, Prima, SPNB, berapa stok kita ada dan sebagainya. In future kita masukkan yang dimajukan oleh kerajaan negeri, swasta dan sebagainya, supaya dia lengkap. Jadi matlamat kita adalah bila ada indeks ni, kita menunjukkan bahawa lokaliti inilah harga rumah yang sesuai di lokaliti tersebut berdasarkan kepada keadaan sekitar itulah, pendapatan masyarakat sebagainya, supaya akhirnya nanti akan menjadi panduan kepada PBT. Sebab apa saya kata PBT? Sebab bila kita nak buat development perumahan, sama ada negeri ke swasta ke, dia kena submit KM atau kebenaran merancang kepada PBT. Jadi akhirnya nanti PBT boleh gunakan indeks yang dashboard kita bangunkan ini sebagai panduan. Contohnya, kalau katakan di situ harga rumah pemilik yang sesuai, contohnya di grid katakanlah, berbeza dengan di Ipoh. Di grid katalah harga rumah pemilik yang sesuai di situ adalah katalah 180,000. So kalau dalam submission KM nanti, katalah anggaran harga jualan yang dikukuhkan oleh pemaju tersebut katalah 230,000 contoh, melebihi daripada kesesuaian kemampuan penduduk setempat. Jadi situ PBT, pihak yang meluluskan plan pembangunan nanti boleh orang kata konsult balik dengan cadangan pemajuan tersebut supaya dapat orang kata sesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat. Itu matlamat hakiki kita menjadi kita keluarkan garis panduan supaya ia menjadi satu dokumen yang perlu dirujuk bila mempertimbangkan kebenaran merancang oleh PBT. Apa lagi visi plan Malaysia sebenarnya, Doktor, bila kita bercakap tentang isu ini sebenarnya, apa lagi plan Malaysia ingin lihat sebenarnya boleh dalam usaha untuk membantu mereka yang ingin memiliki ataupun membeli rumah ni sebenarnya? Maksudnya dalam konteks perancangan memang menjadi agenda konteks perancangan. Kerana perumahan itu dari sudut guna tanah perbandarannya mewakili 80% daripada orang guna tanah perbandaran. Jadi kalau kita tidak tackle secara terbaik dari sudut proses perancangannya, dia akan menyebabkan satu bandar yang gagal. Dan malahan sebenarnya satu perkara yang kita Datuk Azhar disebut tadi pasal daya huni. Jadi selain daripada agenda Malaysia Berdaya Huni yang digarapkan di peringkat Kementerian Perumahan dan Tempatan, kita di peringkat Plan Malaysia ni kita memperincikannya dalam konteks indeks daya huni Malaysia. Dan ada banyak aspirasi, tapi antara aspirasi yang digariskan oleh rakyat sebenarnya adalah berkaitan dengan perumahan. Jadi kita nak dengan aspirasi rakyat, apa rakyat nak berkaitan dengan perancangan perumahan, termasuk dari berkaitan dengan kemudahan, berkaitan dengan jaraknya, berkaitan dengan parking disebutkan tadi kan. Jadi itu antara perkara-perkara yang bila kita nak buat perancangan pembangunan dalam konteks perumahan, kita harus mengambil kira pandangan daripada rakyat. Kita faham isu berkaitan dengan kenaikan harga barang dan sebagainya itu wujud. Itu kita terima hakikatnya. Tapi harus juga menjadi peranan kedua pihak, pihak swasta juga pihak kerajaan untuk menyediakan satu keperluan perumahan yang menjadikan satu macam ada basic needs kepada rakyat kita. Betul. Jadi kita telah membangunkan indeks daya huni Malaysia ataupun IDAM. Tadi hope. Ini IDAM pula. Yang itu mungkin Datuk kita boleh bincangkan dalam sesi akan datang. Program yang akan datang. Program yang datang. InsyaAllah. Saya setuju. Okey, tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi Datuk ya. Harapan Datuk sendirilah, dan apakah Datuk merasa yakin bahawa dengan pelancaran HOPE dan juga ialah pemilihan pemilikan rumah yang telah pun diumumkan ataupun Carnival Jom Beli Rumah 2022 ini, apakah Datuk melihat mengharapkan bahawa ianya akan mencapai kejayaan dan juga sasaran yang telah pun dicita-citakan oleh kementerian sendiri? Memang agenda perumahan ini macam saya sebut tadi merupakan agenda utama kementerian kerajaan untuk menyediakan perumahan yang mencukupi, terutamanya kepada
B40 dan M40 lah. Jadi dalam hub ni nanti maknanya kita dah lancarkan pada minggu lepas. Dia tidak terhenti di situ. Selepas ini kita akan membuat carnival mengikut zon pula. Zon ni maknanya satu di zon selatan yang cover negeri Johor, Melaka dan Seremban contohnya akan kita buat. Dan satu lagi zon timur yang mengikumi Pahang, Kelantan dan Terengganu, dan satu lagi di zon utara yang mengikumi negeri-negeri utara lah, Perlis, Kedah, Penang dan Perak mungkin. Jadi kita akan teruskan agenda ni supaya kita memberi peluang kepada pemaju perumahan pamerkan produk mereka, memberitahu rakyat apa produk yang mereka ada. Kita panggil juga dengan institusi kewangan untuk supaya rakyat dapat bersemuka dengan pemaju dan juga pembiayaan ini, dan mereka boleh berbincang apakah rumah-rumah yang sesuai untuk mereka dan apakah skim-skim pembiayaan yang boleh, yang sesuai untuk mereka dapatkan. Jadi kita harap contoh macam di Kuala Lumpur baru kita buat ni, pengunjungnya dah 20,000 lebih. Maknanya bagi kita sasaran kita tercapai lah. Tapi saya cuba nak dapatkan data berapakah orang kata transaction tu mustahil lah nak dapat dalam waktu dekat ni. Sekurang-kurangnya macam dapat query mana orang yang berminat atau berapa orang yang booking. Itu insya-Allah kita akan dapat data dalam seminggu dua lagi daripada pemaju-pemaju yang terlibat. Respon daripada bank dan sebagainya, apakah you happy sebenarnya tu ataupun itulah kalau ni orang kata nak dapatkan figure berapa transaction dan nilai tu tak dapat lagi. Tapi sekurang-kurangnya dalam seminggu dua lagi mungkin kita dapat dari segi booking ataupun query, mana yang menyatakan minat dan sebagainya. Jadi kita harap dengan adanya pelancaran di peringkat Kuala Lumpur bawah ni dan juga di peringkat zon, diperluahkan di dekat zon utara, timur dan Johor, kita harap semua rakyat, dan saya tak sebut Sabah dan Sarawak juga kita akan buat carnival di keseluruhan di seluruh negara, yang kita harap memberi peluang kepada rakyat untuk melihat sendiri, berbincang bersemuka dengan pemaju, dengan bank dan sebagainya, untuk mencari manakah yang paling sesuai. Selain itu juga untuk KPKT kita komited untuk rumah-rumah PPR lah yang di bawah. Itu memang KPKT punya perumahan lah, menjadikan perumahan PPR. Baik, tak adil juga. Saya bagi 1 minit kepada doktor untuk menyatakan satu tugas kita di peringkat perancangan. Kita nak berlaku mismatch di antara bekalan dengan demand, supply and demand in housing. Kita nak berlaku di situ. Datuk dah sebut lokaliti dan sebagainya, kemampuan perumahan. Tapi saya kembali kepada menteri kita lah, Datuk. Tadi kita merawat keresahan rakyat dan kita nak membina semula keyakinan rakyat. Saya nak berakhir bahawa kita nak memenuhi ekspektasi rakyat. Dan salah satu daripada ekspektasi rakyat berkaitan dengan perumahan yang nak lokaliti yang sesuai, harga rumah sesuai dengan kedudukan mereka. Itu orang panggil usaha ikhtiar lah agaknya, Datuk, di peringkat kementerian kita berkaitan dengan agenda perumahan yang bagi saya, Datuk, satu agenda yang besar kepada rakyat Malaysia. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Azhar Ahmad. Terima kasih kepada Town Planner Dr. Alias Ramili kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini. Saya tak puas sebenarnya. Banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan, tapi insya-Allah mungkin kita duduk lagi bersama di program-program yang akan datang ini. Apapun kita ingin mengucapkan tahniah sebenarnya kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, terutamanya kepada Yang Berhormat Menteri sendiri. Kirim salam saya kepada dia, insya-Allah, kerana dia telah pun mengambil satu inisiatif yang saya kira cukup positif sebenarnya dalam usaha untuk membantu keperluan rakyat yang inginkan memiliki rumah dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan sentiasa kami tepati, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.